والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah yang sejak azali Allah Taala zahirkan, Allah Taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa, kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Al-Ihsan Kampung Senaran Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau Barisan AJK Surau, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan dahulu kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub. Ya, ini permata pemberian yang indah dan menjaga segala hati yang lalai, bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, ulama Kelantan, yang telah beliau nukilkan daripada kitab Lubabul Hadis, kitab Saripati Hadis, karangan bagi Syekh Al-Alim Al-Allamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, Imam Suyuti. Asalnya tulisan Jawi, sudah dialih ke tulisan Rumi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu. Punca kelupaan. Dan adapun sebab yang mempusakai lupa, maka iaitu satu maksiat, iaitu dosa. Kedua, banyak dosa. Banyak dosa. Satu, dosa pun lupa, banyak dosa lagi lupa. Tiga, sukacita pada fikir jalan dunia. Keempat, banyak membimbang dengan pergantungan dunia, gantung pada dunia banyak. Kelima, makan kazbarah basah, iaitu daun ketumbar, tak tahu apa rasa Yang keenam, makan buah tufah masam, apple masam. Tujuh, haram Ustaz? Tidak haram, ini menyebabkan lupa. Ketujuh, menilik kepada sesuatu yang direbus, mungkin asap dia berbahaya kan. Lapan, membaca suratan pada kubur, tulisan pada kubur. Kesembilan, berjalan antara kitor unta. Kitor tu apa? Bonggol ataupun bawah unta ke, bahaya juga kan. 10, mencampak tuma hidup pada bumi. Tuma ni apa? Kutu kan. Ke-11, berbekam buang darah di lubang tengkuk, bahagian tengkuk. Bahagian badan lain mungkin tidak bahagian tengkuk. 12, memakan sesuatu yang menambahi balgam. Ini balgam ni apa? Kahak, seperti banyak minum air. Maka sekaliannya itu mempusakai lupa. Doktor kata bagus minum banyak air 8 liter satu hari, sekurang-kurangnya. Mungkin siang lah, malam jangan minum, malam dah sejuk minum. Maka sekalian itu mempusakai lupa. Kata Kil, kata setengah ulama, telah muafakat 70 Nabi alaihimussalatu wassalam atas bahawasanya banyak lupa itu daripada banyak balgam itu, banyak kahak. Banyak balgam itu daripada banyak minum, dan banyak minum itu daripada banyak makan. Dia asal puncanya banyak makan. Bila banyak makan, banyaklah minum. Bila banyak minum, banyaklah kahak tu. Dan makan roti kering itu memutuskan balgam. Cara untuk mengurangkan atau menghilangkan balgam tu, makan roti kering. Mungkin diserap lah kan. Dan demikian lagi makan buah zabib
Buah zabib apa, kismis merah, kalau dapat yang merah lah. Tak dapat merah, hitam pun jadilah. Tak ada kuning pun jadilah. Pagi-pagi sebelum makan sesuatu, dan jangan banyak makan daripadanya. Kalau yang lepas 21 biji, yang lebih. Kenapa lebih? Maka berhajat kepada minum air. Nanti dah lebih sangat, nak minum air pula haus, jadi bertambah balgam. Orang Jawa kata seret-seret tu kan. Makan buah kismis lebih 21 dah haus pula, seret, kekaknya kering. Macam makan ni keropok ke, keripik ke, nasi makan sikit, tapi lepas makan nasi tu nak ngunyah-ngunyah, nak ngonyel-ngonyel, makanlah keripik lain, keropok lain. Dah makan banyak macam tu, kering tekaknya, seret. Jawa kata seret. Dah minum air, makan lagi, minum air lagi, makan, minum air lagi. Jadi yang pertama sekali, kurangkan makan. Bila kurang makan, kuranglah minum air. Dan bersugi itu mengurangkan balgam. Gosok gigi pun mengurangkan kahak dan menambahi hafaz, menguatkan ingatan, dan fasih lidah, lancar lidah. Kerana bahawasanya bersugi itu sunat sunniyah, sunat yang sunnah Rasulullah buat, dan hukumnya pun sunat kita buat. Dan menggandakan pahala sembahyang. Orang sembahyang dengan bersugi lebih besar pahalanya. Berapa kali ganda besar ya? Kita tengok kelebihan bersugi lah. Yes, boleh. Adakah bersugi biasa tu dianggap bersugi? Bersugi biasa tu dianggap bersugi. Kalau dalam kitab apa nama ni, kitab ni ada tak? Kitab Idamah Penuntut ataupun kitab apa nama ni? Ada ke dalam Penuntut je? Asal ada ni. Yang juzuk 1 ada. Juzuk 1. Ada tak? Firdaus yang Idamah Penuntut juzuk 1. Yang mana ni? Mana hijab lah. Ada tak? Ada kan? Firdaus? Mana sikit? Penggal 1. Betul. Terima kasih bang. Dah haus ni. Baik, dalam kita peluang untuk kalau ada lah, insya-Allah. Kalau tak ada, mungkin kita sambung tadi lah. Sekurang-kurang bersuci itu macam mana? Nah, ni memang bersuci lah. Bersuci. Bersuci insya-Allah. Bersugi. Bersugi 13. Besar 13. Nah, tengok yang paling kurang bersugi tu. Kitab Idamah Penuntut pada menguraikan yang kusut ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang pertama, surat 13. Bersugi, yakni menggosok gigi. Bersugi itu maknanya menyuci atau membersihkan mulut dan gigi dengan menggunakan alat seperti berus gigi. Dapat pahala bersugi. Manggar kelapa. Tak ada berus gigi, manggar kelapa. Sambut dia tu kan? Sambut kelapa tu kan? Sambut kan? Sabut. Ada sabut, manggar lain, sabut lain Yang lain. Oh lain. Manggar yang buah tu. Batang-batang ni yang buah ni. Bertahan keras juga tu. Sabut lembut sikit kan? Itu pun salah-salah tu darah tu tak biasa. Kalau tak ada, kalau dah tak ada kan, kayu arak. Ni kayu arak. Kayu arak nama lain dia kayu miswak, nama lain dia kayu sugi, nama lain dia kayu siwak. Ada 4 nama: kayu arak, siwak, miswak, sugi. Kayu sugi ada 4 nama dia. Kayu arak tu pun nama dah 4 lah. Dia ada 2 jenis.
Satu warna coklat, luarnya coklat, kulitnya coklat, dalamnya pun coklat. Dia nak guna tu kena kopi kulitnya sikit. Yang itu manis sikit, taklah manis macam gula, maknanya manis sikit lah. Yang kedua, luarnya warna hitam, kulitnya tu, dalamnya warna putih. Itu lembut sikit, tapi ada pahit sikit. Ada pro and cons lah. Yang coklat luar dalam tadi tu dia manis sikit, tapi dia kasar sikit. Dia mula-mula je kasar tu, dalam lama digigit-gigit tu, mama-mama dia lembut lah. Tapi banding dengan yang luarnya hitam dalam putih, lagi lembut. Baik. Jadi sah. Soalan yang tadi, boleh tak bagi berus gigi? Bersugi tak namanya? Ya, namanya bersugi. Cuma yang bukan afdal lah. Bukannya afdal. Tapi lagi kat sini tak sebut paling kurang macam mana tak sebut. Kalau dalam kitab Sabilul Muhtadin, kalau tak silap ada lah. Kitab Sabilul Muhtadin paling kurang berus gigi pun tak ada. Jauh kata ni semua ni kayu arak, sabut, mangga kelapa semua. Paling kurang macam mana? Pakai hujung baju. Hujung baju basahkan, gosokkan. Itu pun dapat pahala sugi. Paling kurang. Pendek makna nak cerita, jangan sampai tak gosok gigi lah. Kalau dah tak ada sangat, hujung baju tu jadilah. Tapi kalau setengah orang dia tak boleh kain kena gigi tak boleh ngilu. Macam isteri saya kan, ngilu. Sunat tak semestinya kayu miswak. Tak semestinya kayu miswak. Pahala sunat bersugi tu dapat, tak semestinya kayu miswak. Afdal dia kayu miswak lah. Itu dari segi afdal saja. Mana dapat pahala bersugi tu. Tak semestinya bersugi tu mesti kayu sugi, tak. Paling kurang tadi tu lah, paling kurang. Baju pun tak pakai, tak ada baju, contohlah. Orang faham lah. Kayu sugi saja lah sunat. Tidak. Tidak begitu. Setengah orang faham itu. Bukan setengah orang, banyak kebanyakan orang. Dia memang tak nafikan itu afdal. Ustaz, Ya saya. kalau dia basuh, kalau digosok-gosok kita dibasuh, jadi tak kotor kan? Ini dah gosok-gosok okey, besok datang lagi gosok lagi. Habis macam mana? Dia gini, kalau lagi bagus kita buat belum gigi tu lagi bagus. Gosok. Awak akan dah senang bersih gigi kita. baik, dari segi itu dari segi geli dengan tak geli lah. Dalam kitab Sabil Muhtadin, sunat kat mana nak letak kayu sugi tu. Nak dapat pahala dia lah guna kayu sugi tu. Afdal satu. Kalau kita tak mampu tak apalah, lain cerita. Yang kedua, sunat letak kayu sugi tu ke atas telinga. Itu biasa dia nampak tu. Maknanya tapi dia basuh dulu Ustaz. Dia pergi dah basuh, kadang basuh dulu, kadang dia selai ke telinga. Kadang-kadang kat sungkup, masuk kat sungkup, saya pernah nampak. ya, baik. Tapi tak ada masuk kucing. Maknanya kalau telinga pun boleh, kucing pun tak ada masalah. Okey. Kalau dah gosok tu, kalau dia basuh, kan nampak bersih sikit kan, baju kita ni nak pakai. Baik. Dah gosok-gosok terus kucing. Jadi yang gigi kita pun dah gosok kucing, besok kita pakai lagi gosok. Tapi sebab tu ada orang kadang-kadang pakai baju sampai 10 jam betul. Baik. Itu cerita cerita geli, cerita lain lah. Tapi maknanya sunat gosok gigi tu bila? Sebut sekali tu ya. Jadi biar kita tahu hukum lah. Yang pertama tu, hukumnya sunat pada tiap-tiap hal. Lebih-lebih lagi kuat muakkad sunatnya tatkala hendak membaca Quran. Sebelum baca Quran sunat bersugi. Tatkala hendak sembahyang, bukan sebelum ambil wudu, dah nak sembahyang ni, sunat gosok lagi. Ya, kalau cerita kita tak mampu tu cerita nombor 2. Ilmu kita kena ada dulu, maklumat tu kena sampai dulu lah. Tatkala berubah bau mulut, tatkala baru bangun dari tidur, tatkala gigi jadi kuning, tatkala hendak tidur, tatkala hendak mengambil air sembahyang. Nampak? Sebelum ambil sembahyang sunat, sebelum sembahyang tu pun sunat juga.
Jadi bila dah sebelum wuduk kita dah gosok, mungkin sebelum wuduk tadi tu kita dah lepas makan semua, banyak kotornya tu sebelum ambil wuduk tu tadi. Dah banyak daki tai gigi apa semua, bekas-bekas makanan tu dah banyak buang sebelum ambil sembahyang tadi, kita dah gosok, kayu ni pun dah gosok. Sebelum sembahyang tu sunat lagi gosok. Jadi sekurang-kurangnya kalau sebelum ambil sembahyang tu dah gosok dan dia dah bersihkan, sebelum sembahyang tu gosok lagi, taklah sebanyak sebelum sembahyang tadilah. Baik. Cumanya kalau dia sebelum ambil sembahyang dia tak gosok, sebelum sembahyang dia gosok, tu mungkin banyak tai-tai gigi, bekas-bekas makanan melekat, baunya pun mungkin mengganggu jemaah yang lain. Baik. Dan yang kedua mungkin bila tak dibasuh bersih, maksudnya kalau dia tak ikut sebelum ambil sembahyang tu, ambil bersugi dulu sepatutnya. Kemudian sebelum sembahyang tu taklah kotor sangat ataupun tak adalah bau sangat. Tapi ini tidak, dia tak basuh. Itu mungkinlah mendatangkan bau, mendatangkan kegelian pada jemaah yang lain. Tu letak kocik tu kan. Kalau dia basuh dia najis. Ya. Kalau dia basuh dia najis. Kalau air basi dia najis. Kalau air basi najis. Yang namanya air basi macam mana? Tak buat mana lupa dah. Tapi air basi ni maknanya apa? Makna air basi itu dia beza dengan air biasa. Air basi ini iaitu apabila satu orang tidur berbaring, bukan tidur duduk, tidur baring tanpa menggunakan bantal. Kepala dia rata dengan perut dia. Bila keluar air liur, itu yang pertama, ciri-ciri dia tidur baring tak pakai bantal. Yang kedua, warna kuning. Yang ketiga, berbau busuk. Tiga ciri ni mesti ada lah. Kalau dia berbau busuk saja, tak semestinya, dan dia tak dua lagi, dia tak, maknanya kena tiga-tiga. Dia baring, dia tak ada bantal, tak dikira lagi ahli basi. Dia mesti tiga-tiga tu. Juga kita mana saya lupa, sama tadi ataupun sini, tapi bab berapa saya lupalah. Bab najis ke bab mana. Jadi maknanya kalau selain daripada tiga ciri itu, maknanya tak ada tiga ciri itu, salah satunya dia dikira air liur biasa. Kurang satu tak boleh lah. Kurang satu nombor tiga tu tak ada air basi lah. Aku kalau tak silap kena tiga-tiga kan. Sekejap Sebab yang utama tu dia baring tak pakai bantal. Tidur tak pakai bantal. Pasal bab najis lah. Cuba najis dan cara menyuci. 10. Kalau ada lah. Kalau tak ada, mungkin tak sambil tajid. Ni ada maksud 10. Maksud 10 Surat 11 lah. Manakala benda yang keluar dari lubang yang lain daripada kubul dan dubur, hukumnya suci melainkan muntah dan air liur basi yang keluar dari dalam tembuni perut makanan dan warnanya kuning dan bahunya busuk. Kedua-duanya itu najis. Maknanya dia dan maknanya kena tiga-tiga. Kalau dia daripada perut, tapi tak tulis sini baring tu dia tak tulis. Mungkin kita sebelum tadi dia tulis dia baring tidur tak beralas bantal. Jadi maknanya dia punya kepala sama rendah dengan perut lah. Kalau bantal dia tinggi sikit, mungkin tak keluar air liur, dan kalau keluar pun dia bukan air basi. Kemudian warna kuning, kalau warna putih tak dikira. Dan baunya busuk, kalau baunya wangi tak adalah air liur wangi. Maknanya ceritanya tak terlalu busuk lah. Bukan tak terlalu busuk, tak bau busuk, tak dikira. Pun begitu, air liur biasa pun orang geli juga. Soal geli tu gelilah. Ni nak cerita najis. Yang namanya najis tu air liur yang macam mana? Air liur basi. Air liur basi tu basi apa? Bukan basi macam makanan.
apa roti dah tamat tempo, dah basi, makanan dah basi. Air basi, syarat dia apa, dia keluar dari perut. Satu, keluar dari perut ni kat sini tak tulis perinci. Kalau kitab Sabil Muhtadin, kalau tak silap lah, ada disebutkan, iaitu tidur tak pakai bantal dan warnanya kuning, baunya busuk, barulah dikatakan najis. Baik, mudah-mudahan terjawablah soalan apa nama doktor. Jadi bersugi itu kalau tak nak pakai kayu sugi macam tadi kan, nak dapat pahala sebelum wuduk dah gosok, sebelum semayang ni gosok lagi, boleh pakai berus gigi. Kan? Cuma dari segi afdal, ia kayu miswak paling afdal. Kayu apa nama, berus gigi tu kira tengah-tengah lah. Sebab apa? Yang paling kurang tadi tu pakai baju. Ada lagi kurang, baju tak ada. Sunat pakai apa? Seluar tak? Seluar pakailah kan. Boleh juga, dapat juga pahala bersugi atau gosok gigi ini, iaitu guna jari orang lain. Jari sendiri tak lepas. Guna jari sendiri tak lepas, tak dikira tak dikira bersugi, kena guna jari orang lain. Tapi minta izin lah, tapi gelilah orang lain minta, awak ni kira memang tahap miskin sangatlah. Contoh kan, na'udzubillah min dzalik, minta lindung kita daripada Allah, sampai hujung baju pun tak ada ni ceritanya. Ni hujung baju panjang, hujung baju pendek pun boleh. Baju pun tak ada, punya miskin. Pinjam tangan orang lain, jari orang lain. Jari sendiri tak dikira bersugi. Saya ini Ustaz, kalau menyediakan jadi balik sediakan bergigi lah, mata kucing. Anak-anak nak semayang je busuk, basuh. Itu sunnah. Yalah, apa nama ni, kalau orang Melayu ni bab busuk gigi ni agak menggelikan. Cuma dari segi hukum tu kita kena tahu dululah. Cumanya yalah, nak biasakan pakai kayu sugi kan, letak kat telinga, lepas gosok tu letak kat telinga, bayangkan. Kita tak biasa. Amalan tu memang ada dalam kitab. Cuma kita yang satu Ustaz, belum mampu buat. Biasa. Ada pernah saya pergi dekat pergi Aceh kan. Pergi Aceh. Dia sembahyang kat depan saya. Dekat apa yang bau. Kali lepas dia sembahyang saya tengok dia. Saya tengok biji kuning. Saya cakap, minta maaf, saya cakap, awak tak pernah mandi ke? Dia cakap, tak pernah mandi ke, tak pernah gosok gigi. Dia cakap, pernah, tak pernah gigi awak ni, bau pula. Coba fikir dulu, mandi tak mandi. Dia patut nak pergi soal, nak pergi semayang, mandi dulu, gosok gigi dulu, bersihkan badan. Kau dah pergi semayang tak? Dia tak, depan saya bau. Bukan saya seorang, orang pun tegur. Orang pun tegur, bukan saya seorang, orang pun tegur. Cerita pengalaman lah. Bukan soalan lah. Ini akan soalan tadi. Tunggu juga mana soalannya. Okay. Jadi maknanya pengalaman memang banyak. Saya sendiri pun pernah sembahyang di masjid atau surau. Dia gosok gigi, dia mandi, tapi dia minum kopi. Minum kopi ni, kalau lepas minum kopi cuma gomo-gomo, bau dia lain macam. Ataupun dia isap rokok kan, tambah minum kopi. Kenapa Ustaz boleh cakap macam tu? Sebab saya pernah isap rokok dan minum kopi, memang saya pun tak tahan mulut saya. Jadi itu contoh apa nama ni, boleh jadi dosa tak? Sembahyang kita tak batal, tapi boleh jadi dosa sebab membuatkan jemaah tak selesa, boleh jadi sakit hati. Jadi dosanya tu mendatang, dosa menyebabkan sakit hati. Jadi bila mulut orang sebelah kita berbau busuk, kita nak baca tu pun tak sedap, tak selesa.
takut bau busuknya masuk mulut kita. Macam tu. Padahal benda tu bau je, tapi kita tak selesa lah, kita tak selesa kan. Jadi untuk diri kita, minta maaf kalau siapa yang seongkok yang minum kopi, minta maaf. Tapi mungkin tak semua, cuba test lah. Seongkok, lepas tu minum kopi, kan, tukar minum sendiri. Cuba. Kalau tak bau, alhamdulillah. Ustaz, saya tak bau, Ustaz. Boleh cuba kan. Cuba Ustaz, saya baru lepas seongkok, saya minum kopi. Cuba Ustaz bau. Kan. Tapi sendiri dulu buatlah. Mana tahu tak semua orang macam tu kan. Tapi jadi macam mana cara dia? Kena cubalah gosok gigi atau gosok gigi. Kalau masih gosok gigi masih bau, kena pakai mask lah. Mask. Sekurang-kurangnya kita tak mengganggu jemaah yang lain. Mengganggu tu macam mana? Dia nak baca pun tak selesa. Dia nak hati dia pun tak berapa selesa lah, tak sakit hati lah. Kan? Baik. Jadi mudah-mudahan atas hukum-hukum tersebut dan kita nak kena jaga juga. Kalau kita nak mengamalkan sugi ni tadi, satu, sebelum ambil wuduk itu tak ada masalah. Sebelum sembahyang tu kita nak bersugi, kemudian letak atas telinga. Jadi kalau boleh pastikan tak berbau, dan kena pastikan juga tak ada terselit-selit tu dekat gigi dia punya akar tu kan. Boleh mengganggu juga bacaan kita kan. Dah terselit-selit, dihembus gitu juga tak boleh juga. Andai kata dah cek memang tak ada terselit, tiba-tiba tengah sembahyang ada, keluarkan sikit-sikit pelan-pelan. Tangan tu satu berhenti, ambil masuk gocek dulu ke kan, berhenti. Jangan pergerakan berterusan, dia jadi batal. Kena jaga. Satu dari segi kebersihan, yang kedua dari segi keselesaan jemaah yang lain. Tapi itulah, kalau macam masyarakat Melayu memang agak sukar untuk menerima ataupun mengamalkan. Jadi mungkin kita boleh ambil yang sebelum ambil sembahyang tu ajalah. Sebelum ambil sembahyang, berwuduk. Sebelum ambil wuduk tu bersugi, itu pun dah dapat pahala, besar pahala dia. Pahala bersugi besar 69. Pahala-pahala bersugi besar pahala ni. Pasal apa diberikan pahala macam tu? Supaya jemaah selesa lah. Kelebihan bersugi besar 69. Dan iaitu setengah daripada sunat wuduk, maka tempatnya dahulu daripada membasuh dua tapak tangan. Ini dia masuk wuduk sikit. Atas kata Ramli, Imam Ramli. Maka berhajat kepada niat, kata Ibn Hajar. Baik, saya tembuk pada bersugi. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula taharah itu 4 perkara, bersuci itu 4 perkara. 1, bergunting misai. 2, bercukur bulu ari-ari, bulu kemaluan. 3, kerat kuku, potong kuku. 4, bersugi, gosok gigi. Meriwayatkan dia Al-Bazzar dan At-Tabrani daripada Abi Darda. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang mafhumnya, 2 rakaat sembahyang dengan bersugi itu, maknanya sebelum dia sembahyang tu, sama ada sebelum wuduk dia bersugi ataupun betul-betul sebelum sembahyang dia bersugi, itu terlebih baik daripada 70 rakaat dengan tiada bersugi. Besar pahalanya. Kenapa macam tu? Supaya mulut kita tak berbau busuk mengganggu jemaah lain. Yang satu, kalau gosok gigi jangan lupa digosok lidahnya. Lidah pun bau juga, bukan gigi je bau kan. Lidah tu gosok. Dia macam sponge juga tu kan, lidah tu banyak mengumpul bau juga tu kan. Langit-langit kan, gosok. Baik. Jadi pahala bersugi tu besar, supaya tak mengganggu jemaah lain lah. Baik, mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar tadi, kelebihan-kelebihan
mempusakai apa ingatan dan juga lupa juga supaya dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah Baik. Mari kita masuk kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya penggal yang kedua. Muka surat 69. Masalah rampaian. Jika dilakukan ja'alah. Ja'alah ni apa? Apa nama ni? Tawaran hadiah. Dalam bahasa Inggeris reward pada syarat memastikan ganjaran yang tertentu atas kerja yang ditentukan atau yang tidak tentu yang sukar hendak diketahuikan. Bahasa Inggeris reward, ganjaran lah. Jika dilakukan ja'alah dengan ganjaran yang tiada maklum, tak diberitahu berapa. Umpama berkata tuan punya barang siapa mengembalikan hamba saya, hamba dia hilang. Barang siapa mengembalikan hamba saya, orang itu akan diberi ganjaran. Tak sebut berapa, nescaya akadnya itu fasad atau fasid, rosak. Dan orang yang mengembalikan terhak dapat upah semasa. Dapat upah semasa tu upah yang patutlah. Dia dah cari, awak tak tentukan berapa, jadi dia tetap dapat upah. Bukan upah, terhak mendapat upah lah, upah semasa, ganjaran lah. Ataupun yang kedua, jika ia menentukan dari negeri bagian atau negeri titiknya kurang tu tiba-tiba dikembalikan dari negeri yang lebih jauh, hukumnya orang yang mengembalikan itu tidak terhak mendapat lebih ganjaran dari apa yang dijanjikan. Tetapi jikalau dikembalikan dari negeri yang lebih dekat, kenalah dipotong mengikut kadar nisbah kurangnya. Maknanya kalau boleh kat tempat negeri yang diminta itulah, tempat yang diminta. Ataupun yang ketiga, jika pengusaha itu, orang yang nak mendapatkan ganjaran, orang yang bekerja itu bersekutu dua orang. Dia ada sub dia, bukan sub bawahan, kawan dia, cooperation dia, bersekutu dua orang atau lebih, ganjarannya itu terpulang kepada mereka menurut kira kepala. Sekalipun kerja mereka itu ada berlebih kurang, kena ikut kepala lah. Kerana sukar hendak diukur kerja masing-masing itu. Walaupun yang seorang ni buat kerja cari maklumat dekat mana orang tu hilang, yang seorang ni lah yang tukang ngejar orang yang hilang tersebut, yang seorang ni yang tukang berlawan dengan pencuri yang bergaduh dengan penculik itu, contohnya kan. Tapi bahagi tiga, pasal apa tu tak susah nak diukur kerja mana kan, mana kena lebih mana kurang. Jadi kena buat perjanjian siap-siap kalau nak buat lebih daripada seorang kerjanya. Atau yang keempat, jika dijanjikan ganjaran itu pada seorang yang tertentu, tiba-tiba datang orang lain menempel, nyebuk, buat kerjasama dengan qasad dengan niat menolong orang itu. Dia nak tolong je, nescaya ganjaran itu terpulang kepada orang yang ditentukan sahaja. Dan jikalau ia kerjasama dengan qasad dengan niat untuk tuan punya barang, maka pengusaha yang pertama terhak mendapat sebahagian sahaja ganjaran atas kadar kerjanya, dan orang yang kedua itu tidak terhak apa-apa juga, bergantung pada niat dia. Kau nak tolonglah, niat kau ni nak tolong aku ke nak tolong tuan punya hamba ni tadi? Nak tolong kau, tolong aku dapat semua. Kau tak dapat apa-apa tau. Tak apa, tak kisah, contoh kan. Jangan mula-mula je tak apa, tak kisah, dah dapat hasilnya dah gaduh pula. Kau ni aku tolong banyak tau. Kau kata nak tolong aja, payah di situ Kalau dia niat nak tolong tuan punya hamba tu,
Yang orang yang ditolong tu yang asalnya nak bekerja seorang-seorang dapat separuh je. Yang nolong tu tak dapat apa-apa pun. Jadi kesimpulannya yang menolong ni memang tak dapat apa-apa. Niat untuk bantu yang mengusahakan atau niat nak bantu Tuhan punya hamba, dua-dua dia tak dapat. Cuma dari segi orang yang mengusahakan tu yang boleh jadi dapat semua atau separuh. Baik. Pendeknya, simpulannya orang yang kedua tidak terhad apa-apa, sama ada ia niat menolong orang yang pertama atau niat menolong tuan punya barang, atau niat berkehendakkan upah. Tak boleh, kerana kerjanya itu termasuk dalam kerja sukarela. Sebab yang tuan punya tu dah tentukan, saya nak dia ni yang tolong, yang buat kerja. Saya tak nak orang lain. Tiba-tiba awak yang menolong, siapa suruh? Baik, yang jim, yang kelima, sekiranya barang yang dikembalikan itu binasa sebelum sampai kepada tuannya, seperti hamba yang lari mati di tengah jalan, meskipun sudah hampir dengan rumah penghulu. Tuan penghulu tu tuan punya hamba lah. Atau dirampas, dicuri pula orang di pertengahannya. Dah berjaya ambil daripada penculik yang pertama, dah penculik kedua pula menculik. Jadi macam mana jawapan dia? Sambung sampai Isyak sikit azan dulu.
Ini sambung sikit ya. Jim ataupun yang kelima, sekiranya barang yang dikembalikan itu binasa sebelum sampai kepada tuannya, seperti hamba yang lari mati di tengah jalan, meskipun sudah hampir dengan rumah penghulu tuan punya hamba, atau dirampas, dicuri atau dicolik orang di pertengahan jalan, atau ditinggalkan oleh pengusaha di tengah jalan, atau hamba itu lari sekalipun sudah sampai ke rumah tuannya, tetapi belum diterima olehnya di dalam masalah-masalah ini. Belum diterima olehnya di dalam masalah-masalah ini, pengusaha itu tidak terhak mendapat apa-apa bayaran. Kena pastikan tuan rumah dapat, tuan rumah, tuan punya barang dapat, betul-betul dapat. Atau yang keenam, apabila pengusaha telah mengembalikan barang yang lari atau yang sesat dan telah diserahnya kepada tuan punya, tiadalah harus tuannya itu menahan dari bayaran. Kalau dah serah, tak boleh tahan bayaran. Sekiranya berlaku pertengkaran dari hal syarat ganjaran atau dari hal kerja, hukumnya dibenarkan cakap pengusaha yang buat kerja dengan sumpahnya, tapi kena bersumpah. Tetapi jika berselisih, berbeza pendapat tentang berapa kadar ganjaran atau apa jenisnya, jenis ganjaran, atau tentang banyak mana kerjanya, padahal semua kerja sudah selesai, kenalah kedua-duanya bersumpah. Ketika itu pengusaha terhak upah semasa. Jadi ini cerita tak ditulis lah, cerita tak dihitam putih. Kena ada, zaman sekarang kena ada bertulis pengesahan, tanda tangan persetujuan kedua pihak. Yang terakhir, atau yang ketujuh, kedua-dua pihak, yakni tuan punya dan pengusaha, harus boleh fasakh, yakni menarik balik atau cancel. Kitab ni sebut guna bahasa Inggeris, senang faham. Cancel apa? Perjanjian ini sebelum habis kerja, boleh batalkan sebelum habis kerja. Maka jika tuan punya atau pengusaha menarik balik sebelum membuat kerja, belum buat kerja lagi, atau pengusaha menarik balik setelah ia masuk membuat kerja, nescaya tiadalah ia mendapat apa-apa bayaran. Tetapi jika tuan punya yang menarik balik setelah pengusaha menjalankan kerja, maka pengusaha tidak terhak mendapat bayaran penuh. Tak boleh dah bayarannya penuh, kerana bayaran penuh itu atas semua kerja. Dah selesai semua kerja baru bayaran penuh. Yang demikian, ia terhak hanya upah semasa atas yang telah dibuatnya sahaja, ikut kerja yang dia dah buat. Tak dapat dah bayaran penuh. Baik, itulah sedikit sebanyak tentang sambungan daripada ganjaran ataupun hadiah ataupun reward ni. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi bermanfaat bagi saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.